يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Sadaqallahul azim. Dan di antara orang-orang yang tidak dikehendakinya ke jalan yang lurus ialah mereka yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kami taat. Kemudian sepuak dari mereka berpaling membelakangkan perintah Allah dan Rasul sesudah pengakuan itu, dan kerana berpalingnya tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang sebenarnya beriman. Dan bukti berpalingnya mereka ialah
apabila mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, maka dengan serta-merta sepuak dari mereka berpaling ingkar, menolak ajakan itu jika keputusan tidak menguntungkan mereka. Dan sebaliknya, jika keputusan itu memberi hak kepada mereka, mereka segera datang kepadanya dengan tunduk taat menerima hukumnya. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah kerana hati mereka mengandungi penyakit kufur, atau kerana mereka ragu-ragu terhadap kebenaran hukuman, atau kerana mereka takut bahawa Allah dan Rasulnya akan berlaku zalim kepada mereka? Allah dan Rasulnya tidak sekali-kali akan berlaku zalim. Bahkan mereka lah sendiri orang-orang yang zalim disebabkan keraguan dan kekufuran mereka. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Dan mereka yang munafik bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh sumpahnya, bahawa jika engkau wahai Muhammad perintahkan mereka keluar berjihad, tentulah mereka akan keluar. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah, taat kamu itu taat yang terkena dustanya. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Katakanlah lagi kepada mereka, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah. Kemudian jika kamu berpaling ingkar, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasul Allah hanya bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepadanya, dan kamu pula bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Dan sebenarnya Rasulullah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang nyata. Masih lagi dalam penafsiran surah An-Nur, surah yang ke-24, pada juzuk yang ke-18, bermula ayat 47 sehinggalah ayat 54. Ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan tentang golongan yang mendapat cahaya Allah dan golongan yang berada dalam kegelapan. Cahaya dan kegelapan itu nilainya ialah pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia berada dalam cahaya yang berterusan sehingga bertemu dengan Allah. Dan siapa yang mengingkarinya, tidak mahu mentaati Allah dan Rasul, maka dia sentiasa berada dalam kegelapan, sentiasa berada di dalam kemurkaan Allah SWT. Seolah-olah daripada penafsiran ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini, kita bacakan tentang perumpamaan cahaya Allah dan siapakah mereka yang mendapat cahaya Allah, dan kemudian perumpamaan orang-orang yang berada dalam kegelapan, bagaimana keadaan orang-orang yang berada dalam kegelapan. Kemudian kita telah juga membacakan, menafsirkan tentang 4 tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah, ketauhidan Allah, untuk menunjukkan bahawa siapa yang melihat alam ini, pasti mereka akan berada dalam cahaya Allah, dalam bimbingan dan petunjuknya, melihat kekuasaan dan keesaannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut contoh orang-orang yang telah memilih kegelapan, iaitu dengan mengingkari perintah Allah dan Rasul. Mereka tidak akan mengambil perintah Allah dan Rasul melainkan kalau menguntungkan mereka. Kalau tidak menguntungkan mereka, mereka tidak akan berhukum dengan perintah Allah dan Rasul. Manakala orang beriman yang sebenar, sentiasa syiar mereka, kami dengar dan kami patuh, kami taat apapun perintah Allah, kerana mereka mengetahui Allah dan Rasulnya tidak pernah berlaku zalim. Kalau sekiranya manusia yang lain ada kecenderungan untuk zalim, tetapi Allah zat yang tidak pernah melakukan kezaliman pada manusia. Dan Rasulullah ialah hamba yang Allah pilih, Rasul, untuk tidak pernah berlaku zalim pada sesiapa. Kan Nabi SAW menurut perintah Allah. Supaya kita semua mengetahui,
Tidak ada satu pun syariat hukum hakam untuk menzalimi kita. Baik yang bernama lelaki atau bernama perempuan. Baik yang bernama muda atau bernama tua. Baik yang berkeluarga atau bujang. Baik yang kecil maupun yang sudah dewasa. Hukum Allah tidak bersifat zalim. Ini akidah, ini ialah suatu ketetapan yang perlu diketahui oleh umat Islam secara khusus dan manusia secara umum. Supaya mereka faham tabiat syariat Allah. Tak ada kezaliman di dalam. Baik dalam bab pusaka, baik dalam bab ibadat, baik dalam bab kekeluargaan, nikah kahwin, baik dalam bab jihad, baik dalam bab zakat, muamalat, jual beli. Tidak ada satu pun sifat zalim. Allah tidak menurunkan syariat yang bersifat zalim. Yang kedua, Allah tidak mengutuskan Rasul untuk melakukan kezaliman. Melainkan menyampaikan keadilan, menyampaikan yang hak. Maka inilah cahaya yang orang beriman mesti berpegang teguh dengannya. Kita lihat contoh, bila Allah beri contoh, orang yang kekal memilih berada dalam kegelapan walau sudah terang benderang, sudah nampak lagi bersuluh akan petunjuk tadi. Kata Allah, wa yaqulun, dan mereka berkata. Siapa mereka di sini? Iaitu orang-orang munafik. Amanna billah, kami beriman pada Allah. Wa bir rasul, dan kami juga beriman dengan Rasul. Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebahagian mereka berpaling daripada perintah Allah dan perintah Rasul. Sebahagian mereka berpaling daripada dakwaan mereka. Kan dakwaan itu ialah dakwaan bersifat kepura-puraan. Maka kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, tidaklah sekali-kali mereka itu beriman. Maknanya iman bukan sekadar dakwa, saya beriman. Itu bukan makna iman. Tapi iman mesti datang daripada membenarkan dalam hati. Iman itu bukan kata-kata, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Allah turunkan ayat dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dan berkata Arab Badui, kami beriman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu tak beriman, kamu cuma Islam. Maka iman bukan dakwah. Iman diterjemahkan dengan ketaatan pada fizikal tubuh badan. Maka Allah menempelak syiar ataupun kata-kata orang munafik sentiasa berkata, kami beriman, kami beriman. Maka mereka bersumpah, kami beriman. Kata Allah dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bila datang kepada kamu wahai Muhammad golongan munafik, mereka kata kami menyaksikan bahawa kamu pesuruh Allah. Allah dah tahulah kamu Rasulullah. Dan Allah menyaksikan bahawa orang munafik itu berbohong. Dan sifat mereka suka bersumpah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah itu benteng mereka. Bila bercakap dengan orang, gunakan sumpah sebagai benteng. Biar tak nampak menipu, walau menipu. Kerja mereka suka bersumpah. Di hadapan Nabi SAW. Apatah lagi di hadapan orang beriman yang lain. Turun ayat ini kepada seorang munafik namanya Bishr. Namanya Bishr. Dia berbalau dengan orang Yahudi. Dia berbalau dengan orang Yahudi dalam masalah tanah. Lalu orang Yahudi mengajak orang munafik supaya berhukum dengan Rasulullah SAW. Kamu kan beriman, aku ni Yahudi. Baik, kita berhukum dengan Rasulullah. Maka si Bishr ini, bila dia dengar bahawa Rasulullah SAW akan berhukum sebab dia tahu dia dah salah. Maka dia kata, tak, kita akan berhukum dengan orang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Kita berhukum dengan Ka'ab bin Ashraf. Lalu kata munafik ini, inna Muhammadan yahifu alaina, sebab Muhammad tak pernah hadir dengan kami. Aneh si Yahudi percaya Rasulullah untuk jadi hakim. Orang munafik tak percaya. Mereka nak berhukum dengan Yahudi. Inilah yang disebut oleh Allah, mereka kata dengan lidah, kami beriman pada Allah dan Rasul. Tapi dalam perbuatan mereka, mereka tidak mahu menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Ayat berikutnya menjelaskan, wa iza du'u ila Allahi wa rasuli. Bila mereka diajak kepada Allah dan Rasul, liyahkuma bainahum, supaya menjadi pengadilan antara mereka. Hukuman antara mereka.
idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba sekumpulan mereka itu berpaling. Maksud sekumpulan ini ialah kelompok-kelompok munafikun. Mereka tidak mahu menjadikan Allah dan Rasul sebagai hakim, atau mereka tidak mahu menggunakan hukum Allah sebagai penghakiman. Tak nak. Dan kalau nama beriman tapi tiba-tiba tidak mahu menggunakan hukum Allah, apa nama iman ini? Munafik. Kerana siapa yang beriman, dia cenderung, dia yakin dengan perundangan Allah dan hukum Allah. Itu namanya iman. Kerana iman mempercayai setiap yang datang dari Allah dan Rasul, membenarkan setiap yang datang daripada Nabi SAW. Tiba-tiba dalam bab berhukum tidak mahu, maka Allah mendedakan sebab apa mereka tak mahu. Kata Allah, wa in yakul lahumul haq ya'tu ilaihi mudhinin. Kalau hukuman tadi menyebelahi mereka, mereka akan patuh terima. Maknanya mereka ada satu sifat. Kalau penghakiman tadi memihak kepada mereka, memenangkan mereka, memberi hak pada mereka, mereka akan tunduk. Mudhinin. Lalu mereka kata ini hukum Allah. Artinya mereka mengamalkan cara selektif sebagaimana Yahudi guna kepada nabi-nabi yang sebelum ini diutuskan. Sehingga Allah mencela Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Kata Allah, ketika mana menempelak kelompok Yahudi, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Tidaklah ada yang melakukan demikian melainkan ditimpa dengan kehinaan di dunia dan dipulangkan hari akhirat kelak dengan mendapat azab dan diberitahu perbuatan kejahatan mereka itu. Maka orang munafik, mereka mencontoh Yahudi dalam hal ini. Mana-mana hukum memihak pada mereka, okey, terima. Mana-mana yang tak memihak mereka, mereka tak nak terima. Lalu mereka beri alasan Muhammad menzalimi kami, Muhammad tak pernah menyokong kami. Demikian ayat-ayat kufur mereka. Kata Allah, afi qulubihim marad, apakah mereka ada penyakit hati? Amir tabu, ataupun mereka ragu-ragu. Mereka tak beriman sebenar, ragu-ragu. Am yakhafu, ataupun mereka bimbang konongnya ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, Allah dan Rasulnya menzalimi mereka. Yahifa alaihim. Apakah Allah yahif? Yahif ni makna zalim, yazlim. Apakah mereka bimbang? Mereka ada 3 perkara yang menyebabkan mereka tidak mahu terima perintah Allah. Sama ada hati mereka ada penyakit, atau mereka ragu-ragu, atau mereka dalam diri mereka ada tuduhan Allah dan Rasul tidak berlaku adil pada mereka. Ketiga-tiga benda ini adalah kufur. Tanda kita, secara normalnya, kalau orang tak nak terima kebenaran, sebab apa? Agak-agak lah. Sebab kebenaran tu tak berpihak pada dia, ataupun memang dia pada asasnya tak nak terima kebenaran kerana sombong dia, kerana ego dia, atau kerana orang ni memang tak faham-faham, atau kita kata macam bebal sungguh, tak faham-faham kita cakap tentang keadilan syariat. Tak faham-faham ini kita panggil ghabak atau ghabi, bodoh. Bahasa Inggeris panggil stupid. Ini ghabak atau disebut ghabi. Ialah penyakit dalam hati, tak faham. Orang dah buat perbandingan dalam semua undang-undang dengan undang-undang Islam. Tuan-tuan, saya dah sebut selalu. Kita ambil contoh undang-undang sebatan dalam Islam dengan undang-undang sebatan dalam undang-undang sivil. Undang-undang sebatan sivil, dia sebat tempat sama sampai berlubang punggung, sampai menggelembung punggung. Berbulan tak boleh tidur, berbulan tak boleh duduk, tak boleh berak. Tapi orang kata adil. Nampak penyakit hati. Undang-undang Islam bila sebab tak gelembung. Undang-undang Islam bila sebab tak boleh angkat tinggi. Rotang tak boleh keras sangat. Undang-undang Islam walau bunyi 100 tapi tidak bersifat menyiksa, tetapi memberi pengajaran. Tapi undang-undang yang sivil ni dengan 6 sebatan, 2 sebatan. Tanya tukar sebab kat penjara tu. Tanya pernah kena sebab. Sekali sebab berlubang punggung. Lubang macam tu. Nak duduk tak boleh, nak berak tak boleh. Yang ni mereka dia.
Tu belum cerita yang kena penjara sampai 100 tahun. Nampak bodohnya. Tapi orang senyap belaka. Kawan ni umur 60. Dijatuhkan penjara 1000 tahun. Tuan-tuan guna otak sikit. Cerdik tak cerdik undang-undang? Kita nak penjara orang tengok umur lah. Adakah mereka ni dengan undang-undang ini tak pernah atau pernah jumpa orang hidup 1000 tahun? Padahal orang nama hakim dah cerdik lah. Tapi dalam bab dia bodoh. Tapi tetap orang kata undang-undang ni baik. Tapi bila cerita undang-undang Islam, undang-undang Islam tak ada penjara 40 tahun, 50 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Benda tak logik. Tapi melihat kepada kesalahan itu sejauh mana kesalahan tadi, melihat kepada orang tu, melihat kepada tanggungan orang tu juga. Contoh kalau kita banding perundangan, sudah nampak kezaliman undang-undang lain berbanding undang-undang Islam. Tapi orang tetap kata undang-undang Islam keras, zalim. Yang undang-undang kafir sebab itu seorang ulama, pakar peguam atau pakar undang-undang, ada Qadi Audah dalam kitab Tashri', bila beliau ni pakar undang-undang, dia buat perbandingan undang-undang Islam dengan undang-undang Perancis dan Inggeris dalam buku beliau. Saya kata pakar-pakar undang-undang di Eropah, kalau dikarang lagi satu kitab, orang Eropah semua masuk Islam. Dia kerana mereka nampak undang-undang yang dibanggakan sebagai undang-undang yang adil di sisi masyarakat kafir, rupanya tak adil pun. Tak berhak. Tentang kita logik. Kalau langgar orang dalam undang-undang sivil, kita tak diperintahkan bayar pada orang tu, bayar pada mahkamah. Dalam undang-undang Islam, seorang melanggar menzalimi orang tu, dia kena bayar pada orang tu. Mahkamah cuma pemudah cara, bukan kolek duit. Mahkamah bukan kerja kolek duit. Mahkamah akan beri pada duit pada orang tak anaya. Sebagai pemudah cara. Oh, okey, awak rosakkan kereta dia. Awak langgar kereta dia. Awak bayar kereta dia, awak bagi kereta dia. Tapi mahkamah tak kata, okey, awak bagi pula duit ke kita. Sebab apa? Sebab kita bertugas menjatuhkan hukuman. Yang tu tak dapat apa, dia dapat. Yang ni tanpa orang. Kita lihat saya undang-undang sibuk. Seorang tanpa orang. Apa kena dia undang-undang dia? Mahkamah boleh jatuhkan dia penjara. Atau denda RM50. Atau RM100. Atau RM1000. Atau. Siapa yang dapat? Mahkamah dapat. Yang kena lempang kawan tu. Dalam Islam, siapa kena lempang, yang ni boleh lempang oleh dia. Lihat keadilan Islam. Awak lempang dia tanpa sebab. Okey, sekarang lempang dia. Dalam mahkamah sibuk yang orang kata adil, kalau seorang tu lempang orang tu cuma didenda berapa puluh ringgit, berapa ratus ringgit, berapa ribu ringgit. Duit dapat ke siapa? Mahkamah. Sebab apa? Mahkamah sediakan kursi dan meja. Itu je masalah. Masalah mahkamah pasal ekor. Yang kena tampar tu, gosok tak habis lagi tu tak dapat apa. Keadilan apa dia dapat? Apakah keadilan yang diperoleh orang yang kena hukum tadi? Kena pukul? Tak dapat apa. Kita kena tendang dia orang, kita tak dapat apa pun keadilan. Cuma orang tu kena denda dah habis. Kita kena tendang sampai bengkok punggung ni. Dapat apa? Ni ada sahabat kita kena tetak kaki, putus. Yang tetak kena penjara 2 tahun. Habis yang tak ada kaki ni apa? Ganti rugi dia. Siapa putus kat keting, tak boleh kerja. Mana ganti dia? Kalau dalam Islam dibayar dia. Supaya orang ni dapat hidup balik. Menyalari keluarga dia. Tapi bila bab tu, semua orang pejam mata kezaliman undang-undang sibuk. Tapi bila kait undang-undang Islam cuba zahirkan, jahat, zalim, bla 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 bla. Tapi ini peperangan, hujah. Yang hari ini mereka mendominasi. Hari ini orang kafir mendominasi sebab mereka memiliki semua, kita katakan media-media. Mereka dapat semua. Semua media. Semua orang berkuasa yang menyokong mereka. Mulut-mulut mereka lebih berkuasa. Tapi Allah sebut dalam Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menghendaki dengan mulut-mulut mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Maksud mulut di sini kata para ulama ialah segala media yang mereka ada. Media yang menjayakan untuk menunjukkan Islam tu nampak teruk. Undang-undang Islam nampak teruk. Dan menutup keterukan, kezaliman undang-undang mereka. Yang saya kata kalau kita banding ini, tadi undang-undang dan kita banding. Satu persatu. Kalau saya sebut dalam Islam, seorang menganiaya orang lain maka dibalas. Kalau seorang dibakar keluarganya, maka pemilik keluarganya ada 2 pilihan. Wa imam membakar kembali orang bakar keluarganya atau cukup dengan membunuh mereka. Keadilan. Kita hari ni, kalau ada seorang dibakar rumah orang,
Yang bakar rumah tu kena apa? Kenalah denda sekian-sekian. Baik, masalah rumah yang kita bakar, siapa nak ganti? Tidak ada peruntukan. Dia bakar rumah. Budak ni dia bakar tahfiz. Yang tahfiz tu mati semua-semua ni, budak ni kena apa? Keluarga dia kena apa? Tak ada apa. Dia tak akan ganti pun kebakaran tu. Kalau bukan kerana kematian, itu pun mereka tuduh berjwana pula. Sekian. Kita tak ada keadilan. Dalam Islam, seorang bila bakar rumah, kamu ganti balik rumah. Ni senang. Kezaliman yang saya katakan ditutup dalam undang-undang barat. Undang-undang barat ditutup. Dan cuba menampakkan kezaliman dalam undang-undang Allah dan Rasulnya. Maka Allah Ta'ala kata, ni jenis orang ada penyakit, ada ragu, dan kononnya menganggap Allah dan Rasul menzalimi mereka. Allah dan Rasul tidak pernah menzalimi sesiapa. Hatta dalam bab pesaka sebagai contoh. Oh, mereka kata ni pesaka, kenapa anak perempuan dapat kurang daripada anak lelaki? Kita katakan bukan dalam keadaan mutlak. Kadang-kadang anak perempuan dapat lebih banyak daripada lelaki. Kadang-kadang perempuan dalam situasi dia dapat lebih banyak. Mungkin dalam situasi anak, ya anak dia akan dapat lebih lelaki. Tapi dalam situasi dia mak saudara dan sebagainya, mungkin dia akan dapat lebih. Dalam keadaan tertentu. Mungkin dia dapat banyak. Atas nama dia isteri, mungkin dia akan dapat banyak. Atas nama dia ibu, dia mungkin dapat banyak. Bila mak akan dapat sulusul baqi misalnya. Ayah dapat 1/6. Mak dapat 1/3. Maka mak dia lebih banyak pada ayah. Mak tu perempuan, bukan laki-laki. Itu mereka tak halalkan. Yang mereka halalkan ialah anak lelaki lebih pada anak perempuan. Walau bila kita fikir balik, anak lelaki akan berkahwin dan membayar mas kahwin. Manakala anak perempuan berkahwin, mendapat mas kahwin. Oh, itu mereka tak cuba tutup. Tak nampak. Mereka cuma kata, kenapa pembagian pusaka lelaki lebih pada perempuan? Habis dalam bab kahwin, kenapa lelaki kena bayar mas kahwin bukan perempuan? Kenapa? Dan kenapa lelaki setelah bayar mas kahwin kena tanggung pula nafkah? Itu dia nak kahwin, dia kena tanggung lah. Mana pula dia? Dia perhabis macam gitu. Realitinya Islam letak undang-undang nanti sesuai. Bukan bersifat berlaku zalim. Allah tidak pernah, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak pernah zalim pada mana-mana makhluk ni. Bukan kata orang, hatta binatang-binatang. Semuanya Allah letak peraturan yang adil. Kemudian kata Allah Ta'ala, bal ulaika humuz zalimun, bahkan mereka orang zalim. Sebab tu ayat ini kata Muqatil turun pada seorang munafik. Yahudi berbalah dengannya dan mengajak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala si munafik tidak redha dengan hukuman Rasulullah SAW, tetapi dia cenderung untuk berhukum dengan ketua Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Tetapi pada permulaannya mereka berhukum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memutuskan bahawa hak tanah itu milik Yahudi. Kerana dia sebenarnya memiliki tanah. Maka orang munafik tidak redha dengan hukuman Nabi SAW. Biasa ayat itu. Orang munafik ni, bila Yahudi kata, kita jumpa Rasulullah, biar Nabi memutuskannya. Orang munafik dah tahu salah, tak nak. Saya tak nak jumpa, saya nak jumpa Ka'ab bin Ashraf. Yahudi desak, jumpa Rasulullah lah. Sebab Ka'ab bin Ashraf apa? Dia punya autoriti dia. Okey, baik, setujulah. Bila jumpa Nabi SAW, Nabi memutuskan tanah tadi milik Yahudi. Bukan milik munafik. Orang munafik dia kata, kita sama Islam pun tak boleh nak tolong ke apa? Sebab munafik ngaku Islam. Muhammad ni tak tolong Islam, dia kata. Syiah yang kadang-kadang setengah kita pun guna, ni tak tolong Islam. Bukan kita tak tolong Islam, kita tolong keadilan. Bukan asas kita katakan Islam tak Islam. Bila melibatkan hukum, dia berkait dengan adil tak adil. Kalau yang datang tu Yahudi dan dia berhak untuk diadili, dia beri hak, maka dia beri hak. Itu keadilan undang-undang Islam. Bukan okay, kita sama orang Islam, kita buat lebih kurang lah. Apa pun Yahudi salah walaupun dia betul. Apa pun orang kafir salah walaupun dia betul. Tak begitu dalam Islam. Tolong kita, tolong yang menjadikan orang tu mendapat redha Allah. Bukan tolong ambil hak orang. Kita kalau sebut tolong sama orang Islam, tolong dalam mendapat redha Allah. Bukan kita tolong dia ambil hak orang lain. Saat kita sama-sama Islam, kena tolong tu bagi rasuah sama orang Islam. Tolong menolong. Ini awak tolong dia masuk neraka. Maka munafik tak puas hati, lalu mereka bertemu. Dia bertemu dengan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu orang munafik pun ceritalah. Dia cerita, kami dah bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah menghukum bagi pihak Yahudi. Ini saya rasa tak puas hati lah, kata munafik kepada Umar Khattab.
Lalu kata Umar, akadzalika? Oh macam tu Macam tu? Macam tu. Qal, bala. Kata munafik, ya. Faqal, kata Umar, kata, makanakuma hatta akhruja ilaikuma. Tunggu sekejap dan pergi mana-mana, nanti aku jumpa balik kamu. Tunggu. Saya akan datang balik. Fadakhala Umar radhiyallahu ta'ala baitu. Umar pun masuk rumah sekejap. Wa kharaja bisayfi, dia keluar bawa pedang, dia pun terus tantas kepala munafik, mati terus. Oh, Rasulullah tak percaya. Nabi dah hukum, dia kata, saya tak puas hati dengan hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati, dia menyembelih orang Yahudi. Dia pun story kepada Umar, kata, oh macam tu, tak puas hati dah ni. Tak puas hati. Tunggu kejap Masuk Umar, ambil pedang, pancung terus. Ini adalah hukuman orang yang menolak dan menghina Rasulullah. Itu dibunuh. Itu hukuman untuk orang munafik tadi. Itu orang munafik nak jumpa Umar, kata takut. Pancung je, senang cerita. Dia tak percaya Rasulullah dan dia tak percaya undang-undang. Kita kat Malaysia, siapa yang dia kritik perundangan atau kritik penghakiman, dia boleh didakwa menghina mahkamah. Kalau dia kata hakim tu tak adil, ini kalau buat report polis, terus dia masuk dalam. Sebab apa? Menghina mahkamah. Dia tak boleh menghina mahkamah. Yang ni Yahudi, yang si munafik ini, dia bukan menghina mahkamah, dia juga menghina Rasulullah. Jadi hukumannya berganda. Maka bagi penghina Rasulullah, hukumannya adalah pancung kepala. Dan dia juga menghina Rasulullah sebagai ketua negara. Sebab Nabi lah presiden negara. Maka Umar kata, pancung kepala dia. Baik, ini bila Allah Ta'ala beri satu contoh. Orang yang terus redha berada dalam kegelapan. Bagaimana kegelapan yang dipilih? Dia cuma ingin memilih sesuatu yang memihak bagi dia. Yang tak memihak baginya, maka dia cuba tolak. Maka kita sebagai orang Islam, kadang-kadang hukum tadi memihak pada kita. Maksudnya selera kita lah. Kadang-kala bukan selera kita. Hukum tadi bukan selera kita. Sebagai orang beriman, kita patuh semuanya. Ini hukum Allah, saya tak akan kata apa-apa. Kalau tidak, kita seperti orang munafik. Kalau tidak, kita telah memilih kegelapan sesudah Allah beri hidayah. Sebab itu orang beriman sentiasa berpuas hati, sentiasa redha dengan apa pun hukum Allah. Baik menyembelahi dia atau tak menyembelahi dia. Macam saya sebut dalam bab pesaka tadi lah, kita kakak kita yang jaga mak. Mak tu kita jaga masa sakit sampai mati. Tiba-tiba dalam bab pesaka, adik lelaki kita dapat seganda kita. Oh, tak aci rasanya. Kita berhabis duit banyak ni. Duduk rumah kita, api air rumah kita. Ni adik kecil lelaki ni tak ada apa pun. Kerja dia main tromeng ni. Adik kecil kita ni. Tapi bila bab pesaka, si kecil lelaki ni, dia dapat seganda. Si kakak yang jaga dia ni, yang bersengkam mata, jaga mak, bab pesaka dapat separuh. Oh, rasa tak aci, tak aci. Sebab dalam, bila orang melihat pembahagian itu secara sentimen, dia rasa dia jaga mak, dia berhak dapat lebih. Ini salah. Harta pusaka dia tak boleh ada sentimen itu. Dia satu hukum yang tidak membabitkan sentimen. Maksudnya bukan sebab kita jaga mak, bukan sebab kita beli obat mak, lalu kita pun dapat lebih pusaka. Tak boleh. Kita ada bahagian. Isteri pun sama, isteri bagi si mati. Ni isteri setia, janji begitu begini. Dia bila mati suami dia cuma dapat 1/8. Dia kata tak aci. Aku bini dia. Aku yang jaga dia waktu sakit. Aku yang sekian-sekian, kenapa dapat 1/8? Tiba-tiba yang dapat banyak tadi, lain dia, lain pada dia. Dia pun nak marah, menganggap zalim, tak zalim. 1/8 tu hak kamu cukup. Dia kalau kita fikir logiknya, isteri tak, bukankah isteri ni dia boleh ambil semua suami punya? Logiknya kan begitu nampak zahir. Dan dia suami isteri, dan kalau suami dia mati, isteri ambil belaka lah. Kalau isteri pula mati, suami ambil belaka. Maka kita kan suami isteri. Kenapa tak boleh ambil belaka? Kita kan dah sehidup semati itu dan ini. Berhak. Sedangkan tetap. Kalau kamu isteri, paling banyak kamu dapat daripada suami kamu. Kamu tak punya anak dengan suami kamu, atau anak kamu tak punya anak daripada mana-mana perempuan yang lain, isteri yang lain, kamu akan mendapat 1/4. Tapi kalau kamu ada anak dengan dia, atau dia ada anak dengan isteri yang lain, kamu dapat 1/8. Kalau kamu tak ada anak dengan dia, dan dia pula tak ada anak dengan mana-mana isteri lain, maka kamu layak dapat 1/4. Itu paling banyak kamu dapat. Tapi kalau sekiranya suami ni ada anak, sama ada
hasil perkongsian dengan kamu atau perkongsian dengan mana-mana isteri yang lain, kamu cuma dapat 1/8. Tapi 7/8 dapat siapa? Itu bukan hak kamu je. Yang pasti dia bukan hak kamu. Tak boleh dah kita nak ambil jadi hak kita. Tak boleh. Itu hak orang lain. Ambil hak kita. Ni kalau orang Melayu kita dipanggil dalam pembahagian ni panggil kepala mayat. Ini ambil kepala mayat. Mayat ni 1/8. Istilah tu. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar tu. Kepala mayat. Bahagian dia. Zaman saya kecil-kecil dulu mengaji F4A. Okey, dia kata si isteri akan ambil kepala mayat. Atau si suami ambil kepala mayat. Bahagian kepala mayat. 1/8. 1/4. Paling banyak. Suami pun sama, suami. Paling banyak dia dapat daripada isteri 1/2. Paling banyak. Kalaulah dia tak ada, isteri tak ada anak daripada suami dia atau mana-mana suami yang lain yang dulu pernah diberkahwin. Maka tak ada anak pun dapat 1/2. Ada anak 1/4. Yang lebih bukan hak kamu. Saya kan suami dia, Ustaz. Tak boleh ambil semua. Tak boleh. Kerana pembahagian itu ada hikmah dia. Ada sebabnya. Yang si isteri dapat 1/8, dia boleh kahwin lain. Untuk dia dapat lagi mas kahwin, ditanggung nafkah. Sebab isteri tadi telah ditanggung nafkah sepanjang hidup dia. Maka cukup dia dengan bahagian 1/8. Biar anak-anak pun Ustaz dapat nafkah juga. Ya, kerana anak-anak dia membesar dan kos dia itu makin tinggi. Kos dia itu ada. Isteri ni dia tak makin membesar, dia makin tua. Kos makin rendah. Makin tua, maka kosnya makin menurun. Ya, gigi dah tak boleh gosok sebab pakai gigi palsu. Tak ada gigi dah. Misalnya, gincu dah tak boleh beli sebab apa? Dah tak lawa dah pakai gincu. Anak-anak ni dia kos membesar dia. Maka dia ditanggung lagi. Ada hikmah yang banyak. Kalau kita nak kaji, kita nak bahaskan. Asas yang perlu kita faham, syariat Islam tu adil. Jadi kita jangan main sentimen, saya patut dapat lebih sebab saya begitu, saya begitu. Tak boleh. Jangan jadi macam munafik tadi. Bila tidak menyembelihinya, cuba mencari hukum lain yang menyembelihinya. Maka kita orang Islam, hukum tu zahirnya menyembelih kita atau tidak, kita terima. Kerana tuan-tuan sekalian, semua benda atas dunia ini ujian kita. Akhirat kelak. Itulah bahagian kita nanti. Berupa pahala. Atas ujian yang kita telah lalui. Jangan di sini ujian kita anggap ia sebagai satu hak kita. Tetapi ujian tu bukan hak kita. Ujian maknanya kita diuji. Yang nama isteri, saya diuji sebagai isteri. Jangan belagak suami pula. Yang nama suami, dia diuji sebagai suami. Jangan dayus pula. Yang namanya ayah, diuji sebagai ayah. Jangan pula rasa lemah. Tak tahan tanggung anak. Tak tahan tanggung anak, saya bakallah diri sendiri. Tak, kamu diuji untuk tanggung anak-anak kamu. Yang namanya sekian orang, setiap kita diuji dengan keadaan kita. Maka jawab setiap ujian itu memerlukan jawapan yang tepat. Dan jawapan itu mesti berdasarkan pada ilmu dan syariat. Kita jawab. Tuan-tuan pernah periksa. Bila datang soalan ujian, tuan-tuan kena buat apa? Jawab. Jawab dengan apa? Jawab dengan jawapan betul. Kalau jawab itu salah, tuan-tuan kan salah. Walaupun tuan-tuan jawab sambil menangis, tetap salah. Cikgu tak boleh betulkan jawapan ni. Kenapa? Saya jawab sambil menangis, cikgu. Jadi bukan cerita awak menangis ke, awak bertonggek, bergolek ke. Jawapan awak tu salah. Maka salah. Sama juga kita dalam ujian di dunia. Allah beri kita ujian sebagai suami, sebagai isteri. Kita nak desak macam mana pun supaya kita dapat hak kita dengan cara salah, maka tak boleh. Kita tak boleh rasa menang dengan melawan ujian tadi dengan cara yang salah. Setiap ujian kita katakan jawab dengan betul. Ini ujian Allah, jawab dengan betul, ikut syariat. Walau tak menyembelahi kita, itu okey. Sebab kita bukan nak cari bahagian kita di sini, bahagian kita di hari akhirat. Jangan jadi macam orang munafik. Jangan jadi macam orang yang memilih dalam kegelapan, yang menolak cahaya yang terang benderang. Ini sebagai satu contoh. Sebelum nanti kita akan bacakan contoh pula golongan yang mendapat cahaya Allah, yang sentiasa patuh akan segala perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.